Kalau kita kaji malam ni, apa punca bersemaraknya ajaran sesat sekeliling kita? Jawapannya mudah, puncanya adalah ghulu. Dia panggil ghulu. Ghulu ni overacting, dia tidak ada kesederhanaan. Sebab itu dalam kitab Madarij As-Salikin disebutkan, bila kita ibadah saja, automatik syaitan akan pesongkan hati kita kepada dua perkara. Dia terus buat lencongan, smart lane. Apa dia buat? Pertama, tafrid wal ida'ah. Yang kedua, ifrat wal ghulu. Ini kerja syaitan. Dia punya modus operandi dia. Nombor satu, dia tafrid wal ida'ah. Dia akan meremeh-remehkan ibadat yang kita buat. Kita dah semangat dah datang masjid ni. Alah, engkau datang masjid buat apa setakat duduk sah belakang ambil sembahyang di rumah? Ya tak ya juga. Mayarlah di rumah semula balik asal. Dia meremehkan amalan kita. Ni kerja syaitan. Yang kedua, ifrat wal ghulu, ataupun dia tukar dia punya modus operandi, dia melebih-lebihkan pula dalam ibadah yang kita lakukan. Yang ni menyebabkan saya menengok kenapa sekarang ni banyak berlaku ajaran yang pelik-pelik, kerana ghulu. Dalam Al-Mu'jamul Wasit dan Lisanul Arab dibahaskan ghulu ni adalah orang yang berlebihan naik itu dia melebihkan sangat, atau dia melampau batas. Ghala yaghlu ghuluwa, melampau batas dalam ukuran. Sebab itu kalau tuan-tuan yang mengaji bahasa Arab, kalau kita tanya arak tu berapa harga, sekali disebut harga tu mahal, apa kita akan cakap? Wallahi ghali. Apa makna ghali? Ghulu lah, melampau-lampau kan ni. Seolah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil mubin wa ja'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jilmina bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Datuk Haji Sarani bin Dolah, Nazir Masjid Jamiatul Salihah Dengkil, para pegawai ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Jamiatul Salihah, seterusnya rakan-rakan para pegawai ahli jawatankuasa Surau Al-Falah Kampung Dalam, yang diraikan juga Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Dengkil, yang diraikan juga sahabat saya Tuan Haji Zakaria Osman, pengurus Institut Pemberdayaan Ummah Selangor ataupun INSPES, Jabatan Agama Islam Selangor, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama sempurna kesemuanya. Mana yang besar aku tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang datuk dengan pangkatnya Datuk Seri berseri-serinya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya. Saya doakan semuanya lah sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan semula pada malam ini.
Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di masjid ini, kira-kira 2516 hari yang lalu, iaitu hari Rabu 6 Disember tahun 2017. Maknanya dah 6 tahun 10 bulan 20 hari. Dan siapa boleh teka saya ceramah tajuk apa, kita kasih hadiah pada malam ni. Jawapannya mustahil. Kita bincang masa tu tajuk Rasulullah sayangkan kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan saling berkongsilah satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu bersederhanalah. Hadirin hadirat sekalian, kata orang tua-tua, apa tanda manusia terpuji? Hidup sederhana sampai mati. Apa tanda manusia bertuah? Hidup sederhana mengikut sunnah. Apa tanda manusia terpandang? Hidupnya selalu dalam seimbang. Apa tanda manusia beriman? Kekal hidupnya dalam pertengahan. Siapa hidup berlebih-lebihan, disitulah tempat bersarangnya syaitan. Siapa hidup bermegah-megah, disitulah tempat tercampak maruah. Kalau hidup bermewah-mewah, timbullah sifat gah dan serakah. Ayuh manusia, teguhkanlah iman. Kemewahan dunia jangan diturutkan. Hiduplah engkau dalam pertengahan. Kehidupan akhirat ayuh sempurnakan. Agama kita ini agama yang lengkap sungguh. Dia mendidik dan membentuk kita menjadi manusia yang sangat seimbang. Sebab itu agama kita ini agama yang sederhana. Nak melahirkan manusia yang seimbang. Seimbang iman dengan takwanya, seimbang ilmu dengan amalnya, seimbang lahir dengan batinnya, seimbang kerja dengan lidahnya. Perangai elok, tidak tercela, akhlak dijaga, maruah dibela, agama dijunjung atas kepala. Ini matlamat agama. Kita lihat sekarang yang berlaku huru-hara dalam masyarakat sekarang, bila tak balance. Bila dia tak balance saja, dia akan jadi rosak. Termasuk dalam hal kesihatan. Kalau tak sederhana, maka tak sihatlah kita. Sebab itu Jabatan Kesihatan dulu dia pernah buat kempen 88888. Tapi tak popular kempen itu. Apa kempen 88888? Berhenti makan sebelum kenyang, kira-kira 80% kenyang lah. Yang kedua, makan malam sebelum pukul 8 malam. Yang ketiga, minum 8 gelas air kosong sehari. Yang keempat, tidur 8 jam. Berjalan, yang kelima, berjalan paling kurang 8,000 langkah. Tapi tak jalan lah semua, terutama masjid lah, tak pernah ikut penasihat ini. Asal lepas pukul 8 lagi banyak, dia makan lagi ada. Termasuklah penceramah sekali. Berjalan malas, parking dekat, memang tak ada lah. Kempen ni tak jalan, tak sederhana. Sebab itu dulu pihak pemerintah dibawa satu kempen dia panggil wasatiyah. Wasatiyah approach as a basis of humanity. Kita, sebab salah satu ciri ahli sunnah wal jemaah ini sebenarnya, yang orang duk bergaduh siapa dia ahli sunnah yang sebenar, dia begini tuan-tuan. Salah satu ciri ahli sunnah wal jemaah adalah wasatiyah. Dia mesti sederhana. Kalau dia overacting, something wrong. Dia pertama, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, dia mesti al-i'tidal. Apa makna i'tidal? Macam kita i'tidal lepas rukuk, kita Allahu Akbar rukuk kan, Sami Allahu liman hamidah, itu i'tidal. Syarat i'tidal, dia mesti tegak lurus, tak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Artinya orang yang aliran ahli sunnah wal jamaah, dia sangat berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar. Ini saya tak elaborate lah, kan tajuk kita lari. Yang kedua, sifat ahli sunnah wal jamaah adalah at-tasamuh, iaitu dia mesti toleransi kepada pihak yang lain dan juga berlapang dada dan bersedia untuk menerima pendapat yang berbeza. Ini sifat kita. Yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah ni mesti at-tawazun, dia balance, dia tidak berat sebelah. Jangan kalau dunia sangat, akhirat sangat. Dia balance. Sebab itu kita melihat ulama-ulama sufi, ahli-ahli tasawuf, mereka ini yang duduk atas landasan ahli sunnah wal jamaah, mereka zuhud, tetapi dari segi ukuran duniawi sangat sukses. Kita lihat sebagai contoh Imam Junaid al-Baghdadi. Dia walaupun ahli sufi, tetapi dia pengusaha botol yang sukses. Begitu juga Al-Hallaj, Mansur Al-Hallaj. Nama pun Al-Hallaj, maknanya pengusaha tenun. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Ini seorang ahli sufi tetapi sukses sebagai seorang pemimpin negara yang namanya tercatat dengan tinta emas. Abu Sa'id Al-Kharraj, seorang ahli sufi, juga sukses sebagai pengusaha confectionery, manis-manisan, dessert.
Begitu juga Abu Hasan Asy-Syadzili, tokoh tasawuf sukses dalam bidang pertanian. Fariduddin Al-Attar, orang tasawuf tapi terkenal dia sebagai seorang pengusaha parfum, nama Al-Attar, parfum yang terkenal. Mereka ni semua ahli sufi yang pada makamnya sebenarnya tak lagi terikat dengan urusan duniawi. Mereka boleh je meninggalkan urusan duniawi, tetapi tidak. Ini ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat, ciri ahli sunnah, dia mesti amar ma'ruf nahi munkar, mesti campur masyarakat. Dan yang kelima, ini dia at-tawassul, pertengahan. Dia menempatkan diri antara dua kutub dalam pelbagai masalah, dalam pelbagai keadaan, kerana kita nak mencari kebenaran. Kita menghindari keterlanjuran terlampau ke kiri atau terlampau ke kanan secara berlebih-lebihan. Inilah dia, sederhana. Sebab itu membicarakan sedang at-tawassul ini, Imam Muhammad Bayanoni, dia ni seorang tokoh agama di North Carolina. Dia ketika memberi huraian tentang istilah Arab wasat itu begitu menarik sekali. Katanya wasat ini ada 3 makna. Ini orang Islam mesti ada benda ini. Pertama, yang dimaksudkan sederhana itu adalah to be moderate, tengah-tengah. Yang kedua to be in the middle. Yang ketiga, but to be the best. Dia ada perbezaan. Kalau kita lihat suasana sekarang, orang tu mesti dia sederhana, duduk tengah-tengah dan jadi yang terbaik. Kenapa yang pertama orang sederhana ni dia mesti jadi sederhana, orang Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah ini? Sebab dia mesti balance. Kata orang putih, too much of everything could destroy you. Too much of darkness could kill, but too much light could blind. Apa juga benda kalau melampau sangat, dia boleh merosakkan. Lampu spotlight, macam kami yang duduk atas pentas, selalu ada lampu sorot ataupun spotlight yang halakan pada kami. Kalau dia terlampau kuat, budak yang control lighting tu tak pandai berapa ukuran dia, kami tak nampak apa langsung di depan. Putih semua, tak tahu bercakap dengan siapa. Sebab terlampau lebih. Tapi kalau dia buat pula kurang, tak handsome pula muka kita orang masuk TV, sebersalah, jadi susah. Tak ada lampu tu, jadi burn lah muka. Payah pakai pula baju putih, baju cerah, burn muka. Jadi susah, dia nak kena ngam-ngam soy begitu. Dia cantik, dia punya adunan tu kena lawa. Itu pentingnya kita ini sederhana lah, sederhana. Puan-puan make up pun sama juga. Asalnya tak adalah lawa sangat, tapi bila make up sikit-sikit jadi lawa. Tapi bila lebih sangat macam para Cina, takut pula orang menengok macam muka kena penampar, tak lawa. Dia kena ngam-ngam je lah. Lari suami, takut tak jadi. Dan mesti duduk tengah-tengah. Tak susah, tak senang, tak miskin, tak kaya, tak ramai, tak sikit. Sebab itu kalau dalam hal duniawi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah bagi satu analogi yang mudah. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi inda qutu yaumihi, faka'annama idzat lahu dunya bihadzafiriha atau kama qala. Hadis Tirmizi. Nabi sebut siapa yang pagi-pagi di rumahnya ada keamanan pada pada rumahnya, hartanya dan keluarganya, kemudian sihat badannya dan bekal makanan cukup pada hari itu, maka dia sebenarnya dunia telah berkumpul seluruhnya pada diri dia. Mana dah bahagia sangat dah orang tu. Lepas tu kata Abu Yahamka, orang bahagia ni sederhana sangat, kata dia. Kalau boleh makan selera, tidur lena, buang air lawas, alhamdulillah, cukup lah dia kata. Banyak pangkat tinggi sekalipun, tapi buang air puas lama, termenung sampai berjam-jam dalam bilik air, nak tidur pun kena makan ubat, tak bahagia. Sebab bahagia itu sangat sederhana. Kemudian orang yang sederhana ni mesti juga yang terbaik. Sebab itu kriteria peribadi dalam Quran, the best performance. Allah Ta'ala ketika dia menyebutkan tentang the best achievement, surah Al-Muluk ayat yang kedua, Allah Ta'ala dia tidak mengungkapkan manusia ini mesti ahsanu aksaru amala, orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang banyak amalan, tidak. Tetapi ahsanu amala, allazi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang aku ukur adalah yang buat amalan the best, the best quality, bukan quantity. Artinya ini yang dimaksudkan sebagai sederhana.
Jauh daripada perbicaraan itu, yang nak saya highlightkan pada malam ni sebenarnya adalah kebimbangan kita dan juga kerisauan kita apabila kita menengok dalam masyarakat sekarang, ajaran sesat makin menjadi-jadi. Ini kita nak highlightkan. Di seluruh Malaysia sekarang, berdasarkan laporan media, tak tahulah media dapat pada mana, Japas ke Japis, kita tak tahulah, ada 154 senarai ajaran sesat sekarang. Dan sudah pasti Selangor jadi champion lah, mencatatkan statistik ajaran sesat yang tertinggi. Dia tinggi bukan mana tak bagus, maknanya penguatkuasa buat kerja lah, ada rekod, ada maklumat. Orang lain tak tahu cerita, dia semua ada maklumat. Lepas itu daripada 154 ajaran sesat, 45 ajaran telah pun disesatkan dan dipatuakan oleh Negeri Selangor Darul Ihsan. Ada ajaran yang telah difatwakan sebagai menyeleweng, ada ajaran yang diwarta, ada yang belum diwartakan. Artinya perkara ini serius. Dan ada juga kadang-kadang ajaran itu tak sebar negeri lain, tapi ada di negeri Selangor. Misalnya pahaman dan ajaran Wan Nur Hayati binti Wan Alias, ni orang panggil ajaran Ibu Yati. Agak-agak orang dengkel tak ikutlah ajaran ini. Sama juga pahaman dan ajaran Asma'ul Husna oleh Dr. Wan Masri binti Wan Muhammad. Tu jangan ikutlah. Semua dah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Orang mengaku jadi Nabi palsu, orang mengaku jadi Rasul. Berapa orang? Selangor pernah ada Rasul Melayu, Johor pernah ada Nabi kena tangkap. Selangor tangkap Rasul, Johor tangkap Nabi, tapi tak boleh lawan Jabatan Agama Pahang. Kami tangkap Tuhan, tuan-tuan. Lagi ganas. Don't play. Saya jadi I.O. masa tu, buat kertas untuk exhibit apa kita kumpul, pergi ambil statement dekat balai. Kata boleh ambil statement dengan Tuhan ni, macam mana gaya ni? Pergi juga, oh ni rupa Tuhannya, ambil statement. Meninggal dah Tuhan, meninggal. Artinya tu tak cerita yang Imam Mahdi lagi. La ilaha illallah. Imam Mahdi ni tuan-tuan, saya dulu masih imam masjid negeri. Sepanjang saya bertugas 3 tahun, 4 orang mengaku Imam Mahdi. Ramai pula orang obses dengan Imam Mahdi, nak lepas PKP, cari Imam Mahdi siang malam. Awak sibuk dengan Imam Mahdi, imam masjid awak tak nak ikut. Ikut imam masjid tu yang mustahaknya. Datang ke masjid semayang, ni semayang tak juga berteori siang malam. Kalau kita kaji malam ni, apa punca bersemaraknya ajaran sesat sekeliling kita? Jawapannya mudah, puncanya adalah ghulu. Dia panggil ghulu. Ghulu ni overacting, dia tidak ada kesederhanaan. Sebab itu dalam kitab Madarij As-Salikin disebutkan, bila kita ibadah saja, automatik syaitan akan pesongkan hati kita kepada 2 perkara. Dia terus buat lencongan, smart lane. Apa dia buat? Pertama, tafrid wal ida'ah. Yang kedua, ifrat wal ghulu. Ini kerja syaitan. Dia punya modus operandi dia. Nombor 1, dia tafrid wal ida'ah. Dia akan meremeh-remehkan ibadat yang kita buat. Kita dah semangat dah datang masjid ni. Alah, engkau datang masjid buat apa setakat duduk saf belakang, ambil sembahyang di rumah. Ya tak ya juga. Mayarlah di rumah semula balik asal. Dia meremehkan amalan kita. Ni kerja syaitan. Yang kedua, ifrat wal ghulu, ataupun dia tukar dia punya modus operandi, dia melebih-lebihkan pula dalam ibadah yang kita lakukan. Yang ni menyebabkan saya menengok kenapa sekarang ni banyak berlaku ajaran yang pelik-pelik, kerana ghulu. Dalam Al-Mu'jamul Wasit dan Lisanul Arab dibahaskan ghulu ni adalah orang yang berlebihan naik itu dia melebihkan sangat, atau dia melampau batas. Ghala yaghlu ghuluwa, melampau batas dalam ukuran. Sebab itu kalau tuan-tuan yang mengaji bahasa Arab, kalau kita tanya arak tu berapa harga, sekali disebut harga tu mahal, apa kita akan cakap? Wallahi ghali. Apa makna ghali? Ghulu lah, melampau-lampau kan ni. Seolah begitu. Murahlah sikit. Tu ra'i syuaya ba. Aku datang pada Malaysia, ra'ilah sikit. Malaysia, Masya Allah, malu apa bosku, dia pun cakap. Kita cakap Arab, dia boleh cakap Melayu pula dengan kita. Kak sakit tu Arab ni. Bukan Arab tu Bangladesh agaknya. Kalau di Mekah kan, malu apa bosku, dia boleh cakap dengan kita. Sebab itu dalam terminologi syariat, ghulu ni berlebih-lebih dalam mengerjakan perkara ataupun terlalu ekstrim.
melampau batas daripada yang telah diberikan ukuran syariat. Sebab itu Nabi SAW dia mengulangi amaran kepada umatnya supaya jangan melakukan kesilapan umat-umat terdahulu, iaitu mereka ni ada perangai dipanggil ghulu. Iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Berhati-hatilah kamu dari jadi orang ghulu dalam melaksanakan agama ini. Sesungguhnya umat dulu hancur disebabkan mereka ni overacting sangat, ghulu dalam menjalankan agama. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan beberapa ulama lain. Apa contoh? Ulama bahaslah hadis ni. Apa makna umat dulu hancur disebabkan ghulu? Kita tengok sejarah. Pertama sekali zaman Nabi Nuh AS. Kaum Nabi Nuh dulu, mereka terlalu ghulu terhadap beberapa lelaki soleh yang dalam tafsir disebutkan nama mereka Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasran. Ini cerita direkodkan dalam Quran. Tuan-tuan boleh buka surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatukum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasran. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Jangan kamu meninggalkan menyembah Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasran. Surah Nuh ayat 23. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika dia menafsirkan ayat ni, kata dia, Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan Nasran ini adalah asalnya nama-nama orang-orang soleh daripada kalangan kaum Nabi Nuh. Macam kita duduk di dengkil ini adalah orang-orang soleh, 3-4 orang tok imam, apa orang baik-baik. Orang sayang pada dia, dia pun penceramah yang bagus, orang sukalah mendengar nasihat-nasihat dia. Jadi ketika dia meninggal, ramai dia punya top fan follower, dia sedih lah, peminat mestilah sedih. Jadi dalam kesedihan itu, syaitan telah membisikkan kepada kaum Nabi Nuh, supaya engkau orang ni kalau sayang kepada ustaz engkau buatlah patung-patung sikit sebagai kenang-kenangan kepada arwah. Jadi dapatlah memandang-mandang. Bila engkau nak buat maksiat sikit, kau ternampak patung tok guru tu, kau ada segan sikit. Jadi benda-benda itu menjadikan logik. Ya tak ya juga, bolehlah kita terkenang-kenangkan arwah ustaz kita ni. Jadi kaum Nabi Nuh pun mengikutlah perintah syaitan ini. Dan ketika itu, kata Ibn Abbas, patung-patung itu tidaklah disembah, dia hanya dimuliakan saja, dihormati. Supaya macam sekarang ni kan ada orang minat penceramah tertentu, dia buat stiker tampal di kereta. Contoh, dia tidak sembah, dia kata tampal je. Ialah fasa 1 dia panggil, fasa awal. Sebab baik ada JAKIM Jabatan Agama. Kalau tak ada, yang zaman Nabi Nuh tak ada Jabatan Agama yang menasihatkan. Jadi tatkala dalam hadis disebutkan, bila pembuat patung itu telah meninggal dunia, maka patung itu akhirnya dijadikan sesembahan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu dalam tambahan dalam kitab Ighazatul Latfan disebutkan, selepas Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan Nasran meninggal, para pengikutnya duduk dekat patung tu, iktikaf dekat dengan kubur ustaz-ustaz yang meninggal tu, duduklah termenung, bercakap dan macam-macam lagi. Jadi kemudian mereka buat patung tu monumen, orang-orang rupa ustaz itu, dia dah buat patung rupa kepada ustaz tu pula. Setelah berlalu masa, disembah pula patung-patung itu. Maka kata Abdullah bin Abbas, Waddan akhirnya disembah oleh kabilah Kalb yang duduk di Daumatul Jandal. Suwa'an disembah oleh kabilah Huzail. Yaghus disembah oleh kabilah Murad, dan kemudiannya disembah pula oleh Bani Ghutaif di Jauf Sabak. Ya'uq disembah oleh kabilah Hamdan, dan Nasran disembah oleh Alu Zulkila dari kabilah Himyar. Ni hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 4920. Takut orang kata ni ustaz ni dia nak fitnah ni. Tak, ni hadis nombor 4920. Sebab itu saudara-saudari, minat penceramah, lah tak ada masalah. Minat tu dengan ustaz ni, silakan, hormatilah mereka, jangan mengkuduskan. Mula-mula buat stiker je, lama-lama kalau tak dinasihatkan, habis. Baik tu hati-hati. Maka Nabi pun dalam soal kita dengan
nak belajar dengan orang ini, cari orang yang elok-elok kita belajar, yang boleh menasihatkan kita supaya tak melakukan perkara-perkara yang melampau. Sebab itu agama ni jangan melampau. Kalau you over saja, lebih daripada border, habis lah. Dia mesti ikut saja turutan dia. Yang kita risau pula sekarang ni, orang belajar bukan dengan ahli pula lagi. Kalau belajar dengan ulama' betul, tak ada masalah. Bukan belajar dengan ustaz, belajar dengan orang baru nak start. La ilaha illallah. Lagi hancurnya. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah sebut satu hadis, Nabi sebut, innaha sata'ti 'alan nasi nuna khadda'ah. Akan datang satu zaman nanti, masa nak sebelum kiamat nanti, yang mana zaman itu tahun-tahunnya penuh dengan penipuan. Kau akan tengok keliling kau, penipu terlampau ramai, tetapi muka memang muka innocent lah, tak boleh teka langsung dia menipu. Sampai kata Nabi, yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzibu fihal sadiqu. Ketika itu kau akan dapati pembohong dipercayai cakapnya, dan ketika itu orang yang jujur dituduh beramai-ramai sebagai pembohong. Kan pelik itu ya. Orang tu jujur, tapi secara berjemaah orang kutuk dia, kata dia menipu. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawinu fihal amin. Ketika itu seorang pengkhianat akan diberi kepercayaan, dan ketika itu pula orang yang amanah dianggap pengkhianat pula oleh masyarakat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan kau akan dapati zaman itu ruwaibidah banyak akan mula berbicara. Sahabat pun tak pernah dengar kalimat ruwaibidah ni. Ni mungkin ayat yang pelik lah dibentangkan ketika itu. Ruwaibidah, apa mak? Ya Rasul, wa ma ruwaibidah? Apa dia ruwaibidah ini? Kata Nabi, ruwaibidah ni as-safih yatakallamu fi amril 'amah. Ruwaibidah ini adalah orang-orang bodoh tapi cuba nak menjadi juara menyelesaikan masalah umat. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dan disyarah dan juga dita'liq oleh Syekh Ahmad Syakir. Ini nama-nama besar bidang hadis. Adakah benda tu tak berlaku sekarang? Sangat berlaku. Nabi guna perkataan as-safih. Safih ni memang bodoh, bodoh piang betul. Bukan bodoh alang-alang, itu dah memang bongok betul. Dia bodoh yatakallamu fi amril 'amah, tapi cuba nak menjadi juara bercakap masalah umat. Itu kan banyak kita melihat dalam Facebook, dalam apa, nak jadi pejuang umat lah, macam-macam. Ini bukan bermakna kita halang dakwah, bukan. Kan ada pula orang tengok video ni, ni lah penceramah, asal orang bukan ustaz sikit nak bercakap agama, dia kata ni bukan bidang you tak boleh bercakap. Letih lah macam ni. Bukankah kita ni, adakah kena jadi ustaz dulu boleh dakwah? Bukankah Nabi sebut dalam hadis, balighu anni walau ayat? Kau main lagi kau lempar ayat macam-macam. Ustaz tak boleh halang kami nak bercakap. Nabi pesan, sampaikan dariku walau satu ayat. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Jawapannya begini, dakwah ini mengajak. Itu titiknya. Dakwah ni mengajak. Contoh, tuan-tuan mengajak orang datang ke masjid, pergi share sebelah, tuan-tuan sekalian, marilah datang ke masjid untuk sembahyang. Itu tuan-tuan punya kerja. Tapi bila orang awam tu dah masuk ke masjid nak sembahyang, timbul kemusykilan berkaitan solat, tuan-tuan yang baru start, jangan cuba nak start enjin. Itu kena serahkan pada yang pakar. Orang tu kata, tuan, kalau saya sembahyang pakai seluar pendek je boleh tak? Saya pun tak pasti juga. Sembahyang je lah, yang penting kita ikhlas. Dia buat jawapan dia, alah hancur. Engkau punya kerja, ajak je orang buat baik. Terima kasih banyak. Tapi yang selebihnya kena serah pada yang ahli dia. Sama juga orang nak datang masjid, kita ajak, awak kempen lah, balighu anni walau ayah, kan, datanglah masjid. Tiba dia baru nak datang masjid, buka kipas, tak ada, switchnya ada, kipasnya tak boleh menyala. Jadi yang itu pun dia kena serahkan kepada AJK masjid untuk selesaikan. Jangan mandai-mandai. Tak apa, saya pandai baiki, ni bukan kerja engkau. Panggil, beritahu pada urus dia atau AJK masjid, dia ada jurus audio visual ke siapa yang dia, IT, orang teknikal dia lah. Ataupun dia masuk masjid, dia tengok ada banyak leaking, bocor. Ni tuan-tuan untunglah ada Nazir yang terror bab bangunan apa semua ni. Bukan senang, sebab masjid ni maintenance yang paling pening. Nak ujung tahun musim tengkujuh,
Tapi masjid ni dia tak ada kubah bulat, tak ada masalah lah. Kalau yang bulat tu tuan-tuan, dan dia hujan, dia punya bocor keliling betul. Jadi bila susun baldi tu macam Kaabah, pusing gitu. Kadang baldi tu banyak baldi pada orang kalau hujung-hujung tahun. Kan orang ramai cuti hujung tahun, baldi banyak. Bocor tang susah. Jadi bila ada masalah, serahkan kepada orang pandai. Orang jurutera bangunan misalnya, tu JKR, Kebangunan Kerajaan, serah pada JKR. Jangan nak pandai-pandai. Ertinya dakwah lah, tetapi bila sampai kepada expertise, kena serahkan pada orang sepatutnya. Jangan jadi a jack of all trades but a master of none. Semua benda kau nak terror, tak boleh. Ada bab tertentu kena serahkan kepada ahli dia. Tapi yang bab menarik orang ke masjid, itu boleh, tak ada masalah. Itu namanya dakwah. Dakwah ni seruan, ajak orang kepada kebaikan. Tapi untuk nak guide dia bagaimana nak buat kebaikan tu dengan cara yang tepat mengikut syariat, yang itu perlu diberikan kepada orang yang ada kepakaran, orang-orang yang mengajar. Itu maksud saya. Katakan ada pula yang mengajuk, malah aku dakwah lepas ni cakap salah, tak cakap salah. Jangan begitu. Ajaklah orang, tak ada masalah, tapi jangan mengajar. Apa sebab? Mengajar tanpa ilmu yang betul lebih banyak mudarat daripada maslahat. Mengajar tanpa ilmu yang betul tidak akan memberikan solusi dan tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambahkan lagi masalah. Sebab itu ada kata-kata hikmah disebutkan, faqidi syai' la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu, dia tak akan dapat nak memberi sesuatu. Itu sebablah Nabi pernah sebut, akhir zaman nanti ulama' memang payah nak cari. Penceramah ramai, ulama' payah. Ulama' ada jadi-jadian, ulama' jadi-jadian ramai, nampak je tapi belum tentu. Sebab Nabi sebut, innakum fi zamanin ulama'uhu kasirun khutaba'uhu qalilun. Engkau sekarang wahai sahabat berada pada satu zaman ulama'nya ramai, khutaba' ni penceramah, khutaba'nya qalil, kata Nabi, tak ramai. Ulama' ramai, penceramah tak ramai. Tetapi wasayati 'alana zamanun yaqilu ulama'u wa yaksuru khutaba'u. Nanti sampai satu masa umatku menghadapi masalah, ulama'nya tak ramai, penceramahnya yang ramai. Tuan-tuan pula keliru, penceramah bukan ulama'. Bukan. Belum tentu penceramah tu ulama'. Tapi ulama' insya-Allah berceramah. Tak semua. Ada ulama' tak minat ceramah, dia mengajar kat kitab. Tapi penceramah belum tentu dia tu ulama'. Bahkan saya ingat kalau dia perlu 10 penceramah, seorang je ulama', 9 lagi tak ada lah. 9 lagi bukan ulama'. Dia penceramah lah, pendakwah. Dia bukan ulama'. Ulama' ni tuan-tuan, level lain. Dia level lain, bukan level macam kita ni bercakap harga begini, tidak. Tapi apa yang mustahak, jangan hulu lah. Jangan taklid kepada mana-mana ustaz, jangan fanatik kepada mana-mana ulama'. Sebab itu kata Imam Malik, innama ana basyarun ukhti wa usib, fa anzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitabi was sunnah fakhudhu wa kullu ma lam yuwafiq kitabi was sunnah fatruku. Ini Imam Malik ini, dia kata saya ni hanyalah insan biasa. Fatwa saya kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Jadi cermatkan pendapat saya. Setiap pandangan saya yang sesuai dengan Quran dan sunnah kau pegang. Tapi kalau kau dapati dia bercanggah dengan Quran dengan sunnah, kau tinggalkan. Dia tak nak dia punya follower taksub pada dia. Sampai kata Imam Abu Hanifah, la yahilu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhaznahu. Aku tak halalkan mana-mana orang ambil pendapat kami para ulama ini selama mana dia tak tahu dari mana kami mengambil dalilnya. Maknanya dia nak ambil ilmu kami, dia kena pastikan kami nyatakan dalilnya itu. Kalau sekadar cakap kemudian kau pegang bermati-matian, itu dia tidak benarkan. Sebab itu anak murid zaman sekarang ni pula tuan-tuan luar biasa. Saya panggil taksuber. Taksuber dia bukan YouTuber. Ada benda pula. Okey. Kalau YouTuber tu lain, ni ada satu pula jabatan panggil taksuber. Taksub betul, la ilaha illallah. Jabatan mufti pun dia tak setuju. Sebab dia kata ustaz dia cakap lain. Sudah. Jabatan mufti pun tak setuju. Contohlah, waktu isyak ni sebab dia pesan suruh berhenti azan. 8-9 minit waktu isyak. Tuan-tuan, 8-9 minit atau 8-10 minit ni siapa yang menentukan masuk waktu? Jabatan mufti, don't play. Jabatan mufti. Kita orang ni panjat bukit teropong, kan senang kerja.
Sampai ke budak-budak sekarang, dia tak percaya pula dah. Dia kata tak betul ni, alat-alat ni semua ukur ke apa? Saya pakai Google Map. Engkau pakai telefon harga 1,000 dengan barang jumpa kita 10,000, dia boleh percaya dia punya barang. Sebab dia tak sup kepada pendapat yang lain. Tarikh puasa petikai, tarikh raya petikai, waktu semayang pandang remeh, arah kiblat pun dia kecam, fatwa pun kena hentam. Hujah mereka apa dia? Kami tengok ustaz sekian-sekian dalam YouTube cakap gini. Letih. Ini dia panggil tak suber. Dulu tuan-tuan, ulama' nasihat pada anak-anak muda, wahai anak muda, pergi belajar agama. Korang kena belajar lagi dan lagi sampai korang tak ada lagi. Tapi sekarang sudah terbalik. Netizen pula suruh ulama' pergi belajar lagi. Ustaz ni sepatut kena belajar lagi. Dia punya jawapan tak sama dengan penceramah. La ilaha illallah. Korang ni tak suk betul lah. Itu semua hulu. Bunga-bunga hulu dia panggil. Banyak lagi nak diterangkan. Saya ingat kita beri laluan dulu pada azan isyak yang akan masuk sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Kita kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita malam ini berkenaan topik bersederhanalah. Kami mohon izin daripada jemaah yang nak melaksanakan sembahyang isyak berjemaah untuk dianjakkan sedikit pelaksanaannya, untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian tentang tajuk bersederhanalah ini. Mohon izin daripada jemaah. Ada orang tanya, kenapa ustaz selalu minta izin pada jemaah? Lantaklah ustaz cakap je, tak ada orang nak marah. Tak, itu adab kita. Sebab masjid ni ketika mula-mula dibina, niatnya adalah untuk sembahyang, bukan untuk dengar ceramah. Jadi kita kena respect orang nak sembahyang. Itu namanya reti bahasa. Mohon izin tutup speaker, transfer speaker, minta untuk laluan, kena minta izin. Tuan-tuan sekalian, balik kepada sederhana ni, saya tadi sebab kita bangkitkan dalam masyarakat ni wahara sehari dua ni, ajaran sesat nak kelahi puak tu puak ni, tak lain tak bukan sebab tak ada keseimbangan. Over sangat. Over kepada tok guru masing-masing. Over kepada ikon masing-masing. Over sangat. Dia punya tahap sayang tu habis sampai bulu-bulu kaki bulu sayang. Letih, tak boleh begitu. Kita kena biasa-biasa saja. Jangan over sangat. Over. Baik tu kadang masyarakat dia sayang ustaz, sayang ulama, tapi kalau tak dididik, lama-lama tu jadi kaum Nabi Nuh tu. Sebab tak kontrol. Sama juga zaman Bani Israel. Apa yang merosakkan Bani Israel? Bani Israel ni kalau orang Yahudi, dia berkeyakinan bahawa Uzair anak kepada Allah. Kan melampau tu. Uzair ni orang soleh. Dia kata itu anak Allah, boleh disembah. Yang Nasrani pula dia yakin bahawa Nabi Isa tu pula anak Allah juga, berhak disembah. Tak boleh begitu. Ini direkodkan dalam Quran. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mereka bermati-matian kata Uzair tu anak Allah. Yang Nasrani pula bermati-matian kata Isa tu anak Allah. Ini surah At-Taubah ayat 30. Sebab itulah mengkudus dan mengkultuskan orang soleh ini kena kontrol. Bukan tak boleh sayang ulama tuan-tuan, tapi kena kontrol. Sayang mak bapak lagi utama. Sayang mak ayah. Itu kita punya syafaat mak bapak kita ni. Dia doakan kita surga, surga kita. Dia gembira, Tuhan pun gembira. Itu marah Tuhan, marah mak bapak lagi besar kan. Kau mak bapak tak jaga, kau sibuk jaga ceramah buat apa? Ni contoh. Tak boleh begitu. Sebab itulah Nabi SAW kata Jundab radhiyallahu anhu, 5 hari sebelum dia wafat, dia ada hadis panjang dia ucapkan, sami'tu Nabi qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. 5 hari sebelum Nabi meninggal wafat, aku masih ingat pesanan dia kepada kami. Banyaklah pesanan-pesanan dia tu. Salah satu yang Nabi pesan, Nabi ambil perhatian sungguh, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna quburu anbiya'ihim wa salihihim masajida. Oh, itu Nabi 5 hari nak meninggal, Nabi pesan, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kamu dulu, dia buatnya kubur-kubur Nabi dan kubur ustaz-ustaz mereka buatkan masjid, kata Nabi. Oh, itu Nabi tekankan 5 hari sebelum wafat. Kenapa ditekankan? Benda ni kalau tak jaga, itu yang telan bulu kaki habis tu, bulu ketiak apa semua tu, dia tak jaga. Jangan tuan-tuan, ala fala tattakhizul qubura masajida inni anhakum zalika.
Jangan kau jadikan kubur buat masjid pula. Benda tu kubur, kau sayang dengan dia, kau buat bangunan apa semua lalu jadi masjid. Aku larang kau buat perkara itu. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Jangan. Sayang pada penceramah, tak ada masalah. Tapi jangan taksub. Taksub kita kalau tak kontrol nanti boleh jadi rosak, gulu, dia panggil gulu. Sama juga kaum Khawarij. Khawarij ni terkenal sekali dalam sejarah antara puak yang sangat gulu, over sangat. Dia tak ada sederhana. Kenapa? Kaum Khawarij ni kaum yang memberontak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka ni muncul selepas berakhirnya perang Siffin. Perang Siffin ni dalam sejarah dia berlaku antara bulan Mei sampai Julai tahun 657. Perang besar berlaku pada 26 sampai 28 Julai di tebing Sungai Furat yang sekarang ni terletak di kawasan Syria, Syam dululah. Jadi Ali masa tu kekuatan anggotanya 90,000 anggota bertempur dengan Muawiyah. Muawiyah bawa 120,000 anggota. Akhirnya 12,000 hingga 16,000 tentera Sayyidina Ali, entah macam mana permainan politiknya, hilang kepercayaan kepada Ali. Lepas daripada perang Siffin tu makin menjadi-jadi. Jadi mereka ni bila dah hilang kepercayaan kepada Sayyidina Ali, mereka keluar parti lah kalau istilah sekarang ni. Keluar parti, masuk parti lain. Tapi dia orang tak sanggup masuk parti lain. Dia bunuh ke Nahrawan. Dan mereka wujudkan satu kumpulan dia panggil Khawarij. Serpihan lah. Dia tak campur mana-mana. Dan ramai yang sertai kumpulan ni sebab mereka ni dipimpin oleh nama-nama besar pada zaman itu. Antaranya Hurkus ibn Zuhair At-Tamimi, Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi, Zaid bin Sahwan Al-Abadi dan ramai lagi. Dan Sayyidina Ali dia pernah buat, dia ada macam dia ada macam MOU dia buat dengan musuh dia panggil perjanjian tahkim. Perjanjian tahkim. Kalau tuan-tuan nak gelarkan benda lain pun boleh juga. Majlis tahkim banyaklah istilah-istilah yang digunakan. Sheraton ke apa boleh semua, tak ada masalah. Selepas majlis tahkim, puak Khawarij kafirkan Sayyidina Ali. Orang dia kata Sayyidina Ali kafir sebab tak ada prinsip. Macam mana kau boleh buat MOU pula bergabung buat satu persatuan pemuafakatan. Begitulah, dia orang ni sangat taksub. Jadi dia tak setuju dengan Sayyidina Ali. Akhirnya pimpinan Khawarij seperti Abdul Rahman bin Muljam, Al-Barak At-Tamimi, Amru Ibn Bakar At-Tamimi ambil keputusan berani untuk bunuh Sayyidina Ali. And the rest was history. Puncanya kerana taksub Sebab itulah kita tak nak benda ni berlaku. Sebab itu disebutkan dalam nas ciri-ciri mereka ini yansha'u nash'u yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'a aktsar min 20 marratan hatta yakhruj fi iradihim ad-dajjal. Akan wujud para pemuda. Ni Nabi sebut dalam hadis. Akan wujud para pemuda yang kau dapati mereka cukup pandai membaca Quran. Kalau dia membaca Quran, komen sedap bacaannya, makhrajnya tepat, sedap, lunak, merdu. Tetapi Quran itu tidak pernah lepas daripada kerongkong mereka. Kalau kau jumpa dengan puak-puak ni, kata Nabi, kau hancurkan mereka. Sampai kata Ibnu Umar, aku dengar Nabi pesan lagi, tiap kali kelompok dari mereka keluar, mereka mesti dihancurkan. Lebih daripada 20 kali sampailah Dajjal keluar menjadi kelompok terakhir. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi Khawarij ini adalah antara puak yang digolongkan sebagai sesat. Punca sesat, mereka sangat ghulu dalam menjalankan urusan agama. Over sangat. Kata ulama mereka ni, kita jangan ikutlah perangai-perangai orang yang over sangat ni. Pertama, mereka ghulu dalam membanyak-banyakkan ibadah. Sehingga kan sampai satu peringkat mereka rasa ibadat mereka lebih hebat daripada Nabi. Terlampau banyak ibadat ni dia buatkan banyak. Tak boleh. Kita tak boleh pegang prinsip benda baik apa salahnya. Tak boleh. Benda dah ada SOP dia, ikut SOP. SOP ni apa dia? Sunnah is our priority. Kalau Nabi sebut main syak 4 rakaat, kau jangan nak over buat 18 rakaat. Bila orang marah, bila kita tegur, apa buat 18 rakaat? 4 sudahlah. Allah Ustaz, benda baik apa salahnya? Bukan kami concern.
La ilaha illallah. Ini kau tak ikut SOP. Bukan kita marah kau semayang lebih. Semayanglah benda lain. Tahajud ke apa. Contoh. Jangan gulu dalam ibadat sekalipun. Yang kedua, mereka buat gulu dalam hal akidah. Puak-puak Khawarij ni, kita harap di negara kita tak ada lah orang yang pegang prinsip ni. Tapi dia tak perasan dia tu pegang prinsip ini, iaitu mereka mengkafirkan orang yang tak patut dikafirkan. Jangan. Kalau tuan-tuan dalam hati suka kafirkan orang, tuan-tuan Khawarij. Kita tak boleh mengkafirkan orang. Kita tak boleh berpandangan bahawa orang ni masuk neraka. Bukan kerja kita. Bahkan Khawarij lebih ekstrim lagi. Mereka berpandangan orang Islam kalau buat dosa besar automatik jadi kafir, dan kalau masuk neraka kekal. Tak boleh begitu. Kita ahli sunnah wal jamaah beza. Ahli sunnah wal jamaah menganggap dosa besar tidak menjadikan seorang Muslim kafir. Kita semua orang Islam buat dosa besar. Dosa besar ada berapa? 70 dosa besar. Salah satulah kita buat amla, minum arak, zina. Adakah jadi kafir? Tak. Tapi kalau Khawarij dengan Mu'tazilah, mereka berpandangan orang yang buat dosa besar adalah kafir, kekal dalam neraka, takkan keluar sampai bila-bila. Kita tak setuju. Itu over sangat. Sebab bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita memahami bahawa Nabi SAW akan beri syafaat kepada umatnya, termasuk yang buat dosa besar. Ada dalil? Ada dalilnya, sebagaimana kata Jabir dan juga Anas, syafaati li ahlil kabair min ummati. Dua sahabat Nabi dengar Nabi pernah sebut, syafaatku akan turut diberikan kepada umatku yang membuat dosa besar. Ni hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Hakim, Abu Daud At-Tayalisi. Ramailah, tak ada sebab mereka nak pakat mereka reka hadis. Baik itu kepada Mu'tazilah dan juga kumpulan-kumpulan Khawarij ni, kita tak setuju lah dengan pendapat mereka. Hulu sangat. Ada ke orang zina kafir, minum arak kafir, skodeng orang mandi kafir, letih semua benda kafir, curi selipar kafir, semua kafir je mulutnya. Tak boleh begitu. Mereka ni juga, puak-puak Khawarij ni, hulu dalam hal jihad, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka membenarkan kita memerangi orang yang secara syar'i diharamkan untuk diperangi. Kita orang Islam, walau semangat mat kilau macam mana pun, undang-undang dalam jihad ada garis panduan. Ada jenis-jenis orang bukan Islam, orang kafir yang kita tak boleh bunuh walaupun dalam suasana perang. Dan ini law, bukan diletakkan oleh PBB, Nabi SAW. Siapa antara orang kafir yang kita tak boleh bunuh walaupun dalam suasana konflik peperangan? Antara yang kita tak boleh bunuh, duta, tak boleh bunuh. Itu kan ada dari dalilnya. Tapi puak-puak Khawarij ni dihentam belaka. Pernah berlaku dulu pembunuhan Andrei Karlov ke apa nama, duta Rusia ke Turki. Adalah seorang pejuang semangat, entah macam mana dia mengaji ya. Dia tembak point blank range, pakai apa tu, tembak tu UTK lah. Dia polis, dia menyamar entah macam mana UTK, polis Turki lah. Dia panggil polis Oze Harekat, UTK dia. Dia tembak 11 das, 9 on target. 11 dah ni gajah pun meninggal tuan-tuan. Dia tembak orang tu tengah bagi ucapan. Masa dia tembak tu dia pun menjerit lah, Halib umayit, umut mayit, surain umut mayit, Allahu Akbar. Kawan Turki tu dia sebut rukab kan, Allahu Akbar. Dia mengaji di mana? Bunuh duta. Duta tak boleh bunuh. Itu hulu dia panggil. Kau tak mengaji, semangat tinggi, ilmu tak ada. Ni ada orang kita pernah berlaku, tapi bukan Malaysia lah. Ada seorang staf kedutaan Israel di Beijing diserang dengan pisau sebab orang marah isu-isu yang sekarang. Nabi larang bunuh diplomat. Itu ada larangannya jelas. Walau korang hajar macam mana pun, diplomat tak boleh dibunuh. Dulu kita di Malaysia pernah Ambassador of the Democratic People Republic of Korea, DPRK, nama Kang Chol, kalau tuan-tuan masih ingat. Masa tu adalah kat airport kena bunuh orang, dia ada macam kurang hajar sikit lah. Kita tak boleh buat tindakan pada dia. Yang boleh kita buat hanya isytiharkan dia persona non grata saja. Dan itu memang syariat mengajar. Tapi kalau puak Khawarij tak, asal musuh bunuh. Tak betul. Awak kena mengaji. Termasuk juga kafir zimmi, tak boleh bunuh. Ada banyaklah, ini kena mengaji. Sebab itulah Nabi SAW, dia memang marah betul dengan puak-puak yang ada perangai Khawarij ini. Masa tu Khawarij tak muncul lagi, tapi perangai itu Nabi dah jangka akan muncul.
Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, la in adraktuhum la aqtalannahum qatla adin. Akulah kalau ditakdirkan berjumpa dengan orang perangai begitu, benar-benar aku akan perangi mereka seperti memerangi kaum Ad. Maknanya aku takkan tinggalkan mereka sikit pun sisa. Kasih habis, lipat habis. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang menggerunkan kita adalah puak-puak Khawarij ini adalah mereka bukanlah orang-orang hippies, orang-orang yang tak semayang. Mereka adalah ahli ibadah, ahli Quran, ahli salat, ahli puasa, warak terhadap dunia. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka itu adalah ahli Quran, tapi Quran tu tak lepas daripada tengkuk mereka pun. Mereka bukan orang awam yang jahil, orang pengajian agama yang bagus. Mereka bukannya para koruptor yang gila kepada kedudukan duniawi. Kullama kharaja qarnun quti'a aksar min 20 marrah. Nabi marah tu, kalau keluar puak-puak ni, aku akan berhadapan dengan mereka. Dan mereka akan keluar 20 kali sampai keluarnya Dajjal pada giliran yang akhir. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nombor 174. Kau kan kata ustaz ni mereka reka cerita ke? 174 hadis. Sebab itu marilah tuan-tuan bersederhana. Jangan hulu. Kalau kita rujuk kitab Iqtida' Siratul Mustaqim, dia ada orang ni hulu dalam akidah, ada hulu dalam amalan. Hulu dalam akidah ni macam kita orang Melayu ni, saya duk risau kita ni perangai hulu terhadap benda-benda tertentu. Contohnya batu cincin. Ada orang Melayu dia pelik pula. Dia tak taksub dengan ustaz, dia taksub batu cincin pula dah. Penuh cincin tangan macam Lord of the Ring lah gaya. Dia kata, ustaz aku sejak pakai ni ustaz, pemanis ni, jangan kanak dara. Nenek-nenek pun pandang aku ustaz. Semua senyum kejap mata. Wah, dia kata sejak aku pakai cincin ni. Macam-macam cincin dia pakai, batu bacan, batu tapak jalak, junjung derajat, pancawarna, macam-macam. Ada bela burung tukuku depan kedai. Ustaz, aku sejak bela burung tukuku ni ramai datang kedai aku ustaz. Tak payah viral-viral aku bela burung tukuku. Dia tu hulu dalam akidah itu. Orang kita memanglah dia kalau benda-benda pokok, tempat-tempat keramat, kubur-kubur, tak mana wali pun tak tahu, wali hakim ke apa, kita betul-betul dia minat sangat. Dia suka memuliakan. Kalau batu cincin tu saya cerita, memang macam balik ke zaman batu betul lah. Ni ada satu cerita ni dekat belah Sabah Sarawak lah. Bukan tak mengata, tidak, menasihat. Dekat tepi jalan raya Beaufort Sipitang, dekat dengan kampung Inuman, dekat dengan Sipitang, ada satu batu keramat. Tuan-tuan janganlah jadi semangat pula esok terus pergi cari. Ini cerita, dia tak boleh cerita sikit terus semangat. Ada batu keramat, dia boleh tukar warna beberapa kali dalam setahun. Jangan main-main. Batu tu tukar merah, kejap hitam, kejap putih, kuning, hijau. Disebabkan batu tu ajaib, dikunjungi pada malam Jumaat. Orang datang malam Jumaat, sehari sebelum cabutan loteri 4 nombor lagi ramai. Dia kan Selasa, Jumaat, Sabtu. Ya ke? Tak ingat dah lah. Lagi ramai orang. Jangan harap-harap tak adalah saudara kita dari sini terbang sana melampau sangat kau ni. Ada pula dekat jalan Sibu Bintulu, dia orang kampung tu panggil batu katak. Batu katak pun ramai orang hormat juga. Sampai kan kata cerita lah, saya pun tak tahu lah. Dia orang cuba nak pecahkan batu tu sebab menghalang jalan. Tapi bobo dynamite tak meletup batu tu. Wow, power betul. Dia kalau rakan-rakan kita di Indonesia tu tak payah cerita lah lagi lah, pelik-pelik banyaknya. Bukanlah kita menghina, tidak. Ada satu berlaku dulu di desa Kandung Sari, dekat Kecamatan Menggaloh di Jombang, Jawa Timur. Ada dia panggil wutu untune beleduk, batu gigi peti. Itu macam-macam, batu pelik lagi. Dia ada satu budak, dia jumpa batu ni tahun 2009. Nama dia Ponari bin Khamsid. Dia jumpa batu tu, memang jadi fenomenal betul. Batu tu macam cerita labu-labi, tuan-tuan. Kan labu, Piramli jadi labi kan, labu jadi jahat. Labi kan dia dapat batu dari pendeta, celup dalam air tu boleh jadi magic lah. Boleh sembuh orang sakit, boleh halau jin, hantu, macam-macam. Jadi Ponari ni, batu tu dia celup dalam gelas, dia bagi orang, boleh sembuh orang sakit. Dalam masa 3 jam 6,500 pesakit datang jumpa dengan dia.
Yang tak dapat jumpa dia sebab dah ramai sangat. Ada hak tak ada air mandian ponari dekat bilik air, tak ada air, teruk betul. Dia punya hulu luar biasa. Luar biasa sangat. Tak boleh begitu, rosak kita. Ini kalau tak dinasihat tuan-tuan, hancur kita. Orang kita kan suka benda pelik gitu Lepas tu kadang orang tanya, macam mana ceramah nak bagi ramai orang Kalau panggil ustaz kerap masuk TV tu, adalah orang datang sikit. Kalau ustaz jenis CCTV ni tak ada orang datang, macam mana nak meramaikan? Mudah je, buat pameran keris berdiri, ramai datang. Datanglah kuliah maghrib, Bulughul Maram, sambil-sambil ada pameran keris berdiri, ramai orang datang. Orang suka, oi berdiri keris dia bukan peduli ceramah Bulughul Maram tu. Dulu di Pekan tuan-tuan, ni cerita anak beranak lah. Ada dulu kami nak buat forum perdana, tapi ni zaman cerita dulu lama dah, zaman Datuk Seri Jamil Khair, belum Datuk Seri lagi. Masa tu dia kagat lagi. Nak buat dia forum kat Kem Batu 10 Askar. Ada masjid Batu 10 Al-Makmur. Dia kan selebriti, kita buatlah forum. Dengan siapa saya tak ingat lagi lah. Aturkanlah 2 Jumaat kita buat announcement. Zaman tu WhatsApp tak ada, kertas ni letak kat kereta bagi apa semua. Beria kempen lah. Walaupun dah buat kempen 2 minggu, panel pun nama-nama orang forum malam Jumaat punya orang lah, bukan calang-calang. Tapi kedatangan biasa-biasa je lah. Itu makan sedia tu. Orang biasa-biasa je. Okey lah, kita boleh terima. Memang orang payah. Tapi yang nak sukanya, kebetulan Museum Pahang ni dekat dengan Jabatan Agama. Ada satu orang di Kuala Pahang jumpa botol tepi laut. Dalam botol tu ada makhluk jenglot katanya. Dia pun serah pada museum untuk tindakan. Museum tolong simpankan. Dan tak masuk surat khabar, tak ada WhatsApp, tak ada berita apa pun. Mulut ke mulut je bercakap. Hari tu saja kat 2,000 orang datang. Daripada Bentong ada, daripada Raub, sejauh-jauh tempat. Sebab nak menengok jenglot. Kenapa jadi gitu? Orang kita minat. Tapi kalau tak nasihat, dia tak jadi kelakar esok tuan-tuan. Dia jadi hulu dia panggil. Ada sebuah negeri di bahagian barat sebenarnya Malaysia, tak sebutlah negeri ni. Ada satu pulau tu, ramai orang pergi berkunjung ke pulau tu. Nak ziarah kubur Sultan Arifin Syekh Ismail, nak ziarah kubur tujuh beradik, kubur Syarifah Roziah, kubur Syekh Yusuf, kubur Tok Janggut, kubur Nenek Kebayan. Jangan buatlah pekerjaan begitu. Tak sesuai. Baik ziarah kubur mak bapak engkau tu lagi bagus. Doakan dia tu selamat dunia akhirat, luahkan kubur. Ziarah tak ada masalah, tapi berlaku pemujaan. Pergi ke tempayan pecah, Batu Belah, Goa Yunus, pergi Nenek Kebayan, Tasik Bunian, Tasik Biawak, Pokok di Sula. Buat amalan malam pelik. Ini ulu kita panggil. Mesti diperbetulkan. Sahabat Nabi Salafus Saleh dulu, sekeliling mereka berlambak-lambak benda pelik, tapi mereka jaga akidah. Jaga akidah. Zaman Nabi dulu ada satu batu dinamakan Batu Khandak. Batu Khandak ni dalam riwayat Ibnu Sa'ad. Ramailah Ibnu Sa'ad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi dan ramai lagi. Dia ceritakan masa, kata Amr bin Auf, masa kan Salman Al-Farisi cadang gali parit. Ni cerita perang lah, perang Khandak. Jadi Nabi pun buat garisan, sahabat pun gali apa semua. Tiba jumpa batu besar, bulat dalam tanah. Sahabat cuba nak pecahkan, tak mampu pecahkan. Ngadu pada Nabi. Nabi pun datang. Nabi tengok batu tu besar. Nabi turun. Lepas tu Nabi arahkan pinjam keroba daripada Salman Al-Farisi. Dia punya canggih sikit, korang semua murah, tak boleh pakai DIY semua ni yang mahal punya. Dia pakai hak Salman Al-Farisi, dia ketuk, boom, keluar cahaya sampai ke langit, terang Madinah. Hadis sahih tu. Sahabat bertempik, Allahu Akbar. Ketuk sekali, boom, keluar cahaya, terang Madinah. Sahabat bertakbir, Allahu Akbar, sampai 3 kali. Dan dikatakan masa tu lah yang Nabi sebut akan terbuka pintu Konstantinopel, kuda itu panglima terbaik. Katanya masa itu Nabi ucapkan, Allah alam. Tapi yang cerita Amr bin Auf tentang batu tu hadis sahih. Bayangkan tuan-tuan, batu Nabi ketuk keluar cahaya. Kalau batu tu dapat dia orang Malaysia, la ilaha Allah, tak ada dah tuan-tuan, buat batu cincin semua dah. Nabi ketuk sekali, mana yang lain tak ada dah. Orang Kuantan ambil ya Rasul, segenggam nak bawa balik lah. Orang Kuantan ambil, orang Terengganu ambil. Sahabat tak pernah menganggap batu tu sakti ke apa, jadi azimat, penangkal, tak ada. Bahkan Jabir radhiyallahu anhu cerita, ada satu batu tu
Dia setiap kali Nabi lalu, dia beri salam pada Nabi. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la'arifuhu al-an. Ada satu batu, kata Nabi, di Mekah, setiap kali aku lalu dia beri salam. Aku tahu mana lokasi dia. Sampai sekarang aku tahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat pun tahu. Nabi lalu, batu bagi salam. Ni bukan kucing kita yang miau-miau tu. Ini batu. Assalamualaikum. Contoh, saya pun tak tahu macam mana bunyinya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat pun dengar. Tapi tak ada orang terfikir nak pecah batu cincin. Tak ada. Tak ada. Oh, kalau kita hilang lah. Batu bercakap. Zaman Nabi, unta bercakap. Unta bercakap dengan Nabi. Kan ada satu unta ni, dia mengadu. Kata Ya'la bin Murrah Thaqafi radhiyallahu anhu, aku tengah-tengah berjalan dengan Nabi melawat kawasan. Tiba-tiba datang seekor, ada sekelompok unta datang kepada Nabi. Dia letakkan lehernya di bahu Nabi. Dia bercakap dengan Nabi bahasa unta. Nabi pula melayan. Oh iya, ish ish ish. Begitulah. Mana beri respon, ish ish ish. Gitu. Selepas selesai unta dia mengadu, aina sahibu hadzal ba'ir, mana owner unta ni? Sahabat kata, tak ada Rasul. Kau pergi cari owner dia jumpa. Faja'ahu faqal bi'ni. Bila owner dia datang, awak tuan dia ke? Ya ya Rasul, jual pada aku unta ni. Orang dia kata, kalau Rasul yang minta, takkanlah saya tergamak nak jual. Ambillah hadiah pada saya Rasul, doakanlah berkat. Nabi tanya, kau ada berapa ekor unta? Ni jelas ekor. Mana kalau kau bagi aku, kau jadi asnaf lah lepas ni. Ya Rasul, tak payah menyusah kau orang ni, si borang pun semua susah. Dia asnaf ni bulan-bulan nak bagi duit, leceh. Kau jaga elok-elok. Cuma aku nak pesan, faqala, maka unta ni telah mengadukan pada aku, amma iza zukira hadza min amri fa innahu syaka kasratal amal wa qillatal alaf fahsinu ilai. Unta ni banyak mengadu pasal kau kena jaga dia elok-elok. Antara yang kau kena buat sekarang adalah dia banyak mengadu, kasratal amal, kerja banyak. Kau bagi dia kerja banyak sangat, tapi qillatal alaf, upah sedikit, mana boleh. Itu SKMK kita panggil. Sikit kasih, banyak kerja, tak boleh. Mesti sesuai dengan option. Kau dah sign SPA ni, kau kena sesuai lah. Berapa kenaikan Disember, berapa bulan 10, berapa. Kau jangan main suruh buat kerja siap malam. Elokkan dia punya ini contoh. Tapi sahabat yang ada keliling, tak ambil unta tu pakaikan baju ke apa, tak ada. Buatkan video miau 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 miau, tak ada. Kalau sayang macam mana pun unta tu. Kalau dapat ke kita unta tu pakai baju dah, buat video. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Hulu. Engkau ni hulu sungguhlah. Zaman Nabi, tiang masjid boleh menangis. Tiang masjid, bukan tiang masjid, batang kurma, pokok kurma. Menangis, merengek. Hadis ni masyhur lah. Sampai Nabi turun, pegang, peluk, barulah diam. Kalau kita tahu pokok tu dia menangis, macam-macam buat dia orang kita. Zaman Nabi ada pokok yang berjalan pada Nabi pun ada, dia memayungi Nabi. Ni hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Ni banyak syarah sunnah, ada Mishkatul Masabih, ada Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu menjadi saksi. Baina nahnu nasiru ma'an nabi fanazalna manzilan fanaman nabi. Aku pernah berjalan dengan Nabi sampai satu lokasi, Nabi penat, Nabi rehat. Tiba-tiba faja'at syajarata tasyukul ard. Depan mata kami pokok berjalan melanggar pokok yang lain, dia payung kepada Nabi. Selesai dia dah payung, Nabi pun bangun, dia balik tempat asal. Kami pun mengadu kepada Nabi, ya Rasul tadi begini. Maka kata Nabi, hiya syajaratun ista'zanat rabbaha azza wa jalla an tusallima alayya Rasulullah fa'azina laha. Pokok tu dah lama minta permohonan dengan Allah nak payung aku. Lama dah dia berdoa. Akhirnya Tuhan luluskan, dapat dia memayungi aku. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi jangan hululah kita dalam akidah. Malu dengan para sahabat yang lebih benda magic lagi banyak depan mereka, tapi mereka cukup jaga akidah. Yang kedua, yang terakhir, kita ni banyak hulu dalam ibadah. Islam ni tuan-tuan, agama yang sangat simple, very easy. Sebab itu dalam Quran Allah sendiri ketika menerangkan tentang Islam ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Aku takkan menjadikan kamu menanggung satu benda yang susah dalam agama ini. Kau jangan menyusah-nyusahkan diri kau. Surah Al-Hajj ayat 78.
Dalam hadis Bukhari, dalam kitab Al-Iman, ada satu hadis, hadis ke-39. Bab dia panggil bab ad-dinu yusrun. Agama ni sangat mudah. Yang jadi sekarang umat sekarang ni, dia buat menyusah-nyusahkan agama ni. Nabi sebut inna din yusrun wala yushad din ahadun illa ghalabahu. Agama ni mudah dah, aku dah atur dah. Maka tidaklah seorang yang menyusah-nyusahkan agama ini, melainkan dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Fasaddidu wa qaribu wa bashiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa syai'in minal duljah. Maka kerjakanlah amalan ikut SOP yang semestinya, atau dekatilah yang semestinya, dan bergembira dengan pahala daripada Allah, dan mohonlah pertolongan waktu pagi, waktu petang, dan sebahagian malam. Hadis riwayat Bukhari. Dia ibadat, tadi saya sebut, jangan lebih daripada Nabi buat. Asal lebih pada Nabi buat, itu pantang Nabi besar pantang dia. Pernah terjadi di zaman baginda. Satu hari ada 3 orang lelaki-lelaki datang jumpa Nabi, tapi Nabi tak ada, outstation. Yang ada di rumah masa tu isteri Nabi. Jadi yas'aluna an ibadatin Nabi. 3 orang lelaki ni datang nak bertanya tentang bagaimanakah ibadat yang Nabi buat kalau di rumah. Falamma akhbiru ka'annahum taqaluha. Bila isteri Nabi explain pada mereka tentang ibadat Nabi, ka'annahum taqalluha, mereka agak berpandang-pandangan sesama sendiri, macam buat isyarat, sikitnya ibadat Nabi, seolah-olah begitu. Apa yang dia tanya? Mereka tanya, qala ahaduhum salah seorang daripada mereka bertanya, Nabi ni semayang malam tiap-tiap malam ke macam mana? Isteri Nabi jawab, tidak, walaupun Nabi ni dia takkan tinggal semayang malam. Ada hari dia kepenatan, dia tidur, nanti dah dekat dengan subuh nanti dia bangun lah pula, dia semayang. Ataupun ada hari dia tak bangun terus kerana kepenatan, dia akan qada balik semayang malam. Nabi kan dia qada semayang malam tu, kita tak adalah semayang wajib pun tak qada. Nabi semayang sunat pun dia qada, sebab dia sayang dengan rugi dia tak ibadat. Nabi semayang witir dia qada, semayang sunat fajar dia qada. Nabi lah, beza dengan kita kan. Jadi ada hari Nabi tak semayang, dia penat. Maka jawab laki yang pertama, amma ana fa ini usolli lail abada. Takkanlah Nabi semayang tak cukup tiap-tiap malam. Saya tiap-tiap malam semayang. Teruk pada Nabi. Mana Nabi teruk pada kita pula. Kita lagi power boh. Yang laki kedua tanya, kau minta maaf nak tanya, Nabi ni puasa hari-hari ke puasa sunat? Si kata Nabi kata, tidaklah begitu. Ada hari puasa, ada hari tak, benda sunat kan. Ada hari puasa, ada hari tidak. Wa qala al-akhar ana asumu dahra wal uftir. Saya kak puasa terus, saya buka pun tidak. Sampai begitu. Saya buka ikut lapar je. Patutnya maghrib berbuka. Tak, kadang saya lepas isyak ke baru saya berbuka. Punyalah zuhud. Tak nak pada duniawi ni. Baik sangat. Laki ketiga tanya, Nabi ni kalau dia balik ke rumah, dia dengan anak-anak, dengan isteri, cucu semua macam mana? Dia kadang main jadi kuda lah, jadi itu gurau dengan cucu bawa berjalan naik atas bau apa semua. Laki ni heran, ana a'tazilu nisa fala atazawiju abada. Saya kok sampai sekarang saya tak kahwin, saya tak nak lalai. Saya tak nak ni duniawi ni. Saya fikir ibadat, fikir syurga, fikir neraka, fikir dosa pahala. Ini semua wanita boleh melalaikan kita. Jadi sedang mereka bercerita-cerita itu, fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Tiba-tiba kebetulan Nabi balik. Jadi ringkaskan cerita, isteri Nabi sampai kalau cerita isteri kan, sampai semualah cerita. Tadi saya cakap gini, dia cakap gini. Faqala, Nabi pun jawab, antum allazi qultum kaza wa kaza. Minta maaf aku nak tanya, kau orang bertiga ke yang tadi cakap begini? Betul ya Rasul. Amma wallahi, Nabi marahlah, naik suara tinggi sikit. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, aku banding engkau semua, aku jauh lebih takut kepada Allah, lebih takwa kepada Allah berbanding kau semua. Lepas tu Nabi nak start nak marah tu. Lakinni asum wa uftir wa usalli wa arkud wa tazawwaj nisa. Tapi walaupun aku paling takut dengan Tuhan, aku berpuasa dan ada hari aku tak puasa.
Aku semayang malam, ada masa aku penat, aku tidur. Dan aku berkahwin dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau engkau tak suka cara aku, jangan jadi umat aku. Kan simple. Kalau engkau tak suka cara aku, jangan jadi umat aku. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i. Dan hadis yang kita baca tadi lafaz daripada Imam Bukhari. Tuan-tuan, tak boleh lebih pada Nabi. Tak boleh guna alasan, tak apalah semayang syak kita buat lebih sikit, benda baik apa salahnya. Tak boleh. Engkau buat lebih, Nabi kata engkau jangan jadi umat aku lah. Kalau cakap aku pun kau tak boleh ikut, kau mana boleh reka-reka. Tak boleh. Sedekah lain. Macam tadi adik kita buat surah kan, Al-Falah datang minta sedekah. Tuan-tuan, lagi banyak lagi bagus. Tapi semayang tak boleh lagi banyak lagi bagus. Apatah lagi kalau benda tu yang telah digazetkan peraturan-peraturannya. Maka sebagai kesimpulan, banyak nak cerita, lapar pula dah tuan-tuan. Ceramah-ceramah ke? Bila nak kurus begini? Sebagai kesimpulan, kita ni kok mana pun dalam beragama, marilah kita bersederhana. Dan sederhana tu bukan satu benda yang tak elok. Bahawa ada orang kata elok, kita kena semangat. Semangat pun kena ikut sukatannya. Maka dalam hal akidah kita jangan terlalu hulu, dalam hal ibadat pun jangan terlalu hulu, dalam hal dunia ni pun jangan terlampau hulu sangat sampai mengejar dunia, jilat atas, pijak bawah, siku kiri kanan, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Janganlah begitu. Sederhana. InsyaAllah orang yang hidupnya dalam kesederhanaan, matinya pun sederhana juga, insyaAllah. Tidaklah susah. Segalanya dipermudahkan, tak berlebih tak kurang, ngam-ngam saja. Dan itulah yang kita mohon, mudah-mudahan. Banyak nak diceritakan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita sama-samalah menadah tangan berdoa, moga majlis diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa an syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.